Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Nurul. Hari ini kita tengok pula bagaimana untuk menyelesaikan soalan daripada set 1, kertas 2, soalan 4, janjang. Okey, murid-murid, untuk soalan 4A. Okey, soalan 4A, baca dengan berhati-hati. Okey, Encik Lee ialah seorang peserta yang berlatih untuk suatu larian amal sejauh 12 km. Pada hari pertama, beliau bermula dengan larian sejauh 500 meter, kemudian beliau menambahkan jarak lariannya sebanyak 250 meter setiap hari. Okey, kena faham dia punya masalah. Okey, selepas itu cari bilangan hari yang diperlukan supaya dia dapat berlari sejauh 12 km dalam latihannya pada satu hari. Okey, dekat sini kita dengar betul. Okey, Encik Lee ni dia nak masuk larian amal. Okey, larian amal ni sejauh 12 km. Larian amal ni sejauh 12 km. Okey, ingat bila larian amal ni, mana pernah kita larian amal hari ni, kita lari esok sambung, tak. Larian amal tu dalam masa satu hari. Tapi sekarang, cerita dia nak mengisahkan, dia nak buat praktis. Okey, dia nak buat praktis. Hari pertama, Encik Lee lari 500 meter. Okey, selepas itu hari kedua dia kata menambahkan selarian sebanyak 250, berarti 750. Okey, lagi hari yang ketiga, ni hari yang pertama, ni hari yang kedua, ni hari yang ketiga, tambah lagi 250, kita akan dapat 1000 dan seterusnya. Ni dia praktis. Hari pertama dia lari 500, hari kedua dia lari 750 meter. Okey, sebab kalau nak serentak satu hari tu 12 kilometer, takut sangap pula Encik Lee tu kan. Okey, penat pula. Jadi kita nak praktis. Okey, jadi daripada sini murid-murid, kita tahu, daripada jujukan ataupun sekuen number yang kita tulis, untuk buat soalan janjang ni, pastikan kita buat sekuen number macam cikgu buat ni. 500, 750, 1000. Daripada sini kita dah tahu dah kita punya first term ataupun sebutan pertama. And then daripada sini juga kita tahu, ini adalah janjang aritmetik sebab pertambahan dia sama. Jadi kita akan dapat common difference ataupun perbezaan sepunya, di mana 750 tolak 500, kita akan dapat 250. Okey, begitu. Okey, sekarang ni kita kena tahu pada hari keberapakah Encik Lee dapat menyelesaikan, dapat menghabiskan praktis lariannya 12 km. Hari pertama dia berjalan ataupun buat lari 500. Hari kedua 750. Ini bermaksud kita nak tahu hari keberapakah yang dia berjaya membuat larian sebanyak 12 km. Macam tu. Disebabkan jujukan ini adalah meter. Jadi kita kena tukar dalam meter lah. Jangan lupa formula Tn adalah A tambah N tolak 1D sama dengan 12,000 meter. Kita dah dapat A, kita dah dapat B, gantikan. Tengok bila gantikan pun cikgu masukkan dalam bracket. Tambah N tolak 1, D cikgu adalah 250 sama dengan 12,000. Jadi di sini murid-murid, darab dengan berhati-hati. Darab macam ni, sini pula. Jadi cikgu akan dapat jawapan di sini 500 tambah 250 N tolak 250 bersamaan dengan 12,000. Jadi di sini kita boleh selesaikan. Kita boleh selesaikan di mana 250 N sama dengan 12,000. Kita bawa nombor ke kanan, tambah 250 tolak 500. Jadi kita akan dapat 250 N sama dengan 11750.
Okay, jadi di sini kita dapatlah N sama dengan 47. Jadi, okay, hari yang ke-47, Encik Lee berjaya membuat praktis lariannya sejauh 12 km. Jadi dia dah tahulah pace larian dia. Jadi dia dah bolehlah plan bagaimana apabila dia nak masuk larian amal tu nanti. Macam tu. Jadi, okay, sekiranya betul, okay, good. Okay, ada masalah, masukkan dalam ruangan komen. InsyaAllah bila free saya akan balas. Okay, kita tengok soalan B. Okay, soalan B. Okay, kita baca. Rajah 3 menunjukkan segi 4 sama. Okay, segi 4 sama A, B, C, D. Dengan segi 4 sama A mempunyai panjang sisi K. Okay, salah satu sisi 4 sama A mempunyai garis lurus yang dilukis dengan menyambungkan titik bersebelahan dengan titik tengah. Okey, ni apa maksudnya tu? Tak apa, nanti saya terangkan. Suatu segi 4 sama B dibentuk daripada sisi yang asal dan susunan segi 4 sama itu berterusan hingga seterusnya. Okey, jadi di sini kita tahulah maksudnya segi 3 yang ke B tu hasil daripada garis lurus yang melalui titik tengah dia. Sini. Jadi sinilah B. Macam tu. Tapi dia keluarkanlah B tu ke tepi ni. Kesimpulannya, okey, sisi B tu adalah separuh lah. Separuh. Jadi 1/2. Jadi ini sisi yang A, ini sisi A. Sisi B dekat sini adalah 1/2. Okey, dia sama segitiga sama sisi macam ni Okey, sama sisi. Okey, lepas tu C pula 1/2 bahagi lagi 2, kita akan dapat 1/4 K. Okey. Jadi itu cara dia. Okey, kita tengok soalan 1. Okey, soalan 1 berbunyi, okey, nyatakan luas segi 4 sama A, B, C, D dengan sebutan K. Oh, senang sahaja. Luas, okey, luas sisi panjang darab lebar lah. Jadi cikgu carilah luas ataupun area A, okey, K darab K. Jadi cikgu akan dapat K square. Okey, jadi area untuk B 1/2K darab dengan 1/2K, cikgu dapat 1/4 K square. Okey, dan yang terakhir sekali area untuk C 1/4K, cikgu darab dengan 1/4K, jadi kita akan dapat 1/16 K square. Ye, berjaya mencari area segi 4A, B dan C. Okey. Seterusnya, okey, kita berjaya jawab B1. Okey, B2 pula. Cari jumlah perimeter. Cari jumlah perimeter 8 buah segi 4 yang sama yang pertama dengan menggunakan nilai K sama dengan 6. Okey, murid-murid. Sekarang soalan kedua cerita tentang perimeter. Cikgu buat perimeter sini. Soalan yang kedua tadi cerita pasal luas. Kalau cerita pasal luas, cari luas. Okey, kalau cerita pasal perimeter, kita cari perimeter. Perimeter mesti ada. Perimeter ukur lilit kan? Maksudnya panjang tambah ada 2 kali panjang tambah dengan 2 kali lebar. Okey. Jadi sekarang cikgu nak cari perimeter. Dia nak perimeter 8 perimeter yang sama kan. Okey, kesimpulannya cikgu cari dulu jujukan perimeter. Okey, jujukan untuk perimeter. Okey, sekuen untuk perimeter. Okey, jadi untuk yang pertama perimeter je adalah ada 4 sisi kan. Jadi 4 darab K. Okey, untuk B pula 4 darab K, 1/2K ni, sekejap. Okey, 4 darab sisi ada 1/2K. Okey, seterusnya ada 4 sisi bagi 1/4K dan seterusnya dot. Seterusnya dan seterusnya lah. Okey, jadi di sini cikgu ingatkan balik lah. Ini perimeter A, perimeter B, perimeter C. Okey, jadi cikgu kembangkan dulu. Di sini adalah 4K. Kat sini akan dapat 2K. Sini akan dapat K.
dan dot dot dot. Okey, sekarang dia dah bagi tahu K adalah 6, cikgu ganti 4 sini 6, 2 sini 6, sini 6 dot 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 dan kita akan dapat 24, 12, 6 dan dot 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 dot. Macam tu. Jadi kita berjaya mendapat sequence of perimeter ataupun jujukan perimeter. Okey, jadi di sini kita nak tahu sama ada soalan 2 ni janjang geometri ataupun janjang aritmetik. Okey, apa-apa pun cikgu keluarkan dahulu apa A kita. A kita adalah 24. Okey, A kita 24. Jadi kita nak tengok dia janjang ke, JAP ke, JAP ke atau GP, aritmetik ke ataupun geometri. Okey, kalau AP jom kita check dulu. AP adalah D. 12 tolak 24 kita akan dapat negatif 12. Di 1, di 2 kita adalah 6 tolak 12 sama dengan A terkeluar. Kejap. Mana soalan cikgu tadi ni? Okay, 6 tolak 12 kita akan dapat negatif 6. Oh, tak sama. Kalau aritmetik mesti sama. Ni tak sama. Kita tengok GP pula. Okey, GP pula 12 bahagi 24 sama tak dengan 6 bahagi 12. Jadi 1/2, 1/2. Sama. Berarti dia adalah GP. Macam tu. Macam tu caranya. Okey. Jadi cikgu padam. Okey, seterusnya murid-murid, cikgu teruslah cari kita punya R, common ratio, di mana 12 bahagi 24 kita akan dapat 1/2. Okey, selesai. Kita terus pergi formula cari jumlah perimeter 8 buah segi 4 yang sama. Bagi yang pertama, okey, the first 8 term. Okey, perimeter of the first 8 squares. Okey, jadi sum lah, sum. Dekat sini tulis sum. Jadi S, rumus kita, Sn. Rumus Sn ada 2. Okey, kita boleh guna mana-mana. Tak ada masalah. Cikgu gunalah A, Rn tolak 1, R tolak 1. Kamu guna mana-mana je, nanti jawapannya tetap sama. Okey, jadi cikgu masukkanlah S8 sama dengan A kita tadi, 24. Jadi di sini 1/2 kuasa 8 tolak 1, tutup balik bracket. 1/2 tolak 1. Macam tu. Masuk dengan berhati-hati. Jadi kamu kira dengan berhati-hati, nanti di sini kamu akan dapat 47.81. Yeay. Good. Okey, selesai untuk soalan nombor 4. Mudah kan? Okey, bye-bye. Jumpa lagi.